Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Jamal dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan kemahiran menggunakan contoh dan mengemukakan soalan yang merupakan salah satu daripada kemahiran mikro. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama, saya sendiri, Siti Sumaia binti Muhammad Yusof, 150718. Yang kedua, Muhammad Izzat Lufi bin Zawawi, 151513. Dan yang terakhir ialah Razalilah binti Mak Zaki, 151955. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan berkenaan dengan definisi kemahiran menggunakan contoh. Kemahiran menggunakan contoh merupakan satu kemahiran yang dapat membantu pelajar semasa proses pengajaran berlangsung. Hal ini kerana pelajar akan lebih memahami apa yang akan diterangkan jika penggunaan contoh adalah bersesuaian dan menarik minat pelajar. Selain itu, guru juga perlu berfikir secara kritif dan kreatif untuk mempelbagaikan contoh yang digunakan. Ini bukan hanya menarik fokus pelajar dalam kelas, malah meningkatkan kefahaman pelajar. Hal ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Ryan BG, di mana guru yang mempunyai imajinasi yang tinggi dan menggunakan pelbagai contoh bagi membantu proses pemahaman pelajar adalah guru yang efektif. Oleh itu, penggunaan contoh ini adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan dengan prinsip kemahiran menggunakan contoh. Yang pertama, contoh yang mudah difahami. Untuk memastikan contoh yang digunakan adalah mudah difahami, guru perlu peka berkenaan dengan tahap kognitif, pengetahuan sedia ada pelajar dan tahap pemahaman pelajar terhadap topik yang dibincangkan. Andai kata, topik yang dibincangkan oleh guru pada waktu tersebut ialah proses luluh hawa fizikal dan guru mendapati pelajar telah memahami konsep proses tersebut, guru boleh memberi contoh seperti proses penggelupasan batuan yang disebabkan oleh pemanasan dan penyujukan batuan. Prinsip yang kedua ialah contoh yang digunakan menarik dan jelas. Baiklah, kita gunakan topik yang sama, iaitu proses luluh hawa fizikal, iaitu proses penggelupasan batuan. Contoh yang menarik ini seperti guru membawa masuk batuan yang telah mengalami proses penggelupasan batuan, ataupun guru menunjukkan video proses berlakunya penggelupasan batuan. Hal ini akan menarik minat pelajar kerana tidak semua pelajar didedahkan berkenaan proses penggelupasan batuan dengan cara dipaparkan video proses tersebut berlaku. Prinsip yang ketiga ialah contoh yang digunakan perlulah mencukupi dan pelbagai. Guru tidak boleh tertumpu pada satu contoh sahaja, di mana guru perlu mempelbagaikan contoh untuk satu-satu tajuk. Contohnya, bagi tajuk law fizikal sebentar tadi, guru tidak digalakkan untuk menggunakan satu contoh saja, iaitu proses penggelupasan batuan, kerana terdapat pelbagai contoh yang ada bagi menerangkan proses luluh hawa fizikal ini, seperti disebabkan haiwan, di mana arnab menggali tanah itu juga merupakan salah satu contoh bagi menerangkan proses luluh hawa fizikal. Pelaksanaan kemahiran menggunakan contoh. Yang pertama, penggunaan ilustrasi. Penggunaan ilustrasi ini termasuklah penggunaan video, penggunaan gambar ataupun penggunaan apa-apa ilustrasi seperti modul. Penggunaan ilustrasi ini akan menarik lagi minat pelajar dalam proses pengajaran. Andai kata guru menggunakan modul gunung berapi untuk menerangkan berkenaan dengan proses pembentukan gunung berapi, penggunaan modul gunung berapi itu akan menarik minat pelajar serta meningkatkan lagi pemahaman pelajar. Yang kedua ialah mengikut tahap kognitif pelajar dan persekitaran. Hal ini bermaksud guru perlu melihat tahap pemahaman pelajar sebelum mengemukakan sesuatu contoh, dan guru juga boleh mengaitkan contoh tersebut dengan persekitaran pelajar. Hal ini akan memudahkan lagi pelajar untuk memahami proses pengajaran ataupun topik yang dibincangkan serta menarik minat pelajar untuk berfikir lebih lanjut berkenaan topik tersebut kerana kita menyentuh sesuatu topik itu dengan memberi contoh yang berada di persekitaran mereka. Yang ketiga, pendekatan untuk memberikan contoh antara induktif ataupun deduktif. Sebenarnya, induktif dan deduktif merupakan kemahiran menerang, tetapi disebabkan kemahiran menerang ini menggunakan contoh, jadi kita boleh mengambil mereka sebagai pembincangan pada hari ini. Di mana induktif merupakan kemahiran yang akan memberi contoh sebelum memberi penerangan, manakala deduktif pula ialah kemahiran yang akan menerangkan terlebih dahulu sebelum memberikan contoh. Oleh itu, guru perlu memilih antara menggunakan pendekatan induktif ataupun deduktif sebelum menggunakan kemahiran menggunakan contoh ini. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan kemahiran menggunakan contoh. Untuk kekuatan, kemahiran menggunakan contoh dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan kepada pelajar. Seterusnya, dapat membantu pelajar untuk lebih memahami serta mengingati apa yang dipelajari. Yang ketiga, menarik pelajar untuk berfikir lebih mendalam berkenaan topik yang telah dipelajari mereka.
Hal ini kerana jika kita menyentuh ataupun memberi contoh yang berkaitan dengan kehidupan pelajar, akan wujud perasaan ingin tahu dalam diri mereka. Ini akan membolehkan pelajar untuk berfikir lebih mendalam berkenaan topik pembelajaran. Seterusnya adalah kelemahan. Yang pertama, sukar untuk menentukan contoh yang bersesuaian dengan tahap kognitif pelajar dalam satu masa yang sama. Di mana dalam sesuatu kelas, tidak semua pelajar mempunyai tahap kognitif yang sama ataupun mempunyai tahap pemahaman yang sama ataupun tahap pengetahuan sedia ada yang sama. Seterusnya adalah sukar untuk menentukan cara penyampaian yang bersesuaian untuk topik pembelajaran. Hal ini kerana tidak semua topik pembelajaran sesuai dengan kaedah induktif maupun deduktif. Terima kasih kepada saudari Sumayah atas pembentangan yang sangat menarik. Jadi saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan membentangkan berkenaan dengan kemahiran mengemukakan soalan. Yang pertama, kita akan lihat berkenaan dengan definisi penyoalan. Penyoalan merupakan sebahagian kemahiran pedagogi yang perlu ada pada seorang guru. Dalam hal ini, teknik penyoalan yang berkesan dapat mendorong dan merangsang pemikiran murid-murid. Sehubungan dengan itu, teknik penyoalan merupakan satu kaedah menyampaikan pelajaran yang paling popular dan paling kerap dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Menurut Muhammad Syaubari dan Ahmad Yunus pada tahun 2017, penguasaan proses menyoal secara menyeluruh adalah salah satu pendekatan yang dibahaskan sebagai teknik pengajaran berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Manakala menurut Joyce pula, beliau menyatakan bahawa kekerapan guru menggunakan teknik menyoal dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi alat untuk menghasilkan pengajaran yang baik. Hal ini bukan hanya bertujuan menguji atau menilai apa yang diajar, tetapi untuk membuka fikiran dan celik akan murid supaya mereka sedar atau nampak satu konsep atau prinsip baharu yang akan mereka pelajari. Seterusnya ialah prinsip kemahiran menyoal. Terdapat 3 prinsip kemahiran menyoal yang berkesan, iaitu yang pertama, prinsip pembentukan soalan, prinsip teknik mengemukakan soalan dan prinsip penerimaan jawapan. Yang pertama, prinsip pembentukan soalan adalah jenis-jenis soalan yang berkaitan dengan pengajaran dan mestilah dirancang sebelum sesi pengajaran dimulakan. Jenis-jenis soalan yang dibentuk pula mestilah bersesuaian dengan umur dan kebolehan pelajar. Sebagai contohnya, guru mestilah menanyakan soalan kepada pelajar tingkatan 1 berdasarkan sukatan pelajaran mereka. Selain itu, perkataan dan istilah yang digunakan dalam pembentukan soalan mestilah difahami dan perlu diubah dari masa ke masa. Dengan ini, pelajar lebih mudah untuk menerima sebarang maklumat yang diajar oleh guru. Jadi, guru haruslah membentuk soalan yang menggalakkan pelajar untuk berfikir dengan lebih kritis. Pembentukan soalan yang tepat dan jelas juga dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan dengan tepat. Seterusnya ialah teknik mengemukakan soalan. Dalam konteks ini, guru haruslah mengemukakan soalan dan beri masa kepada pelajar untuk berfikir seketika. Kemudian, guru perlu memanggil salah seorang dari mereka untuk menjawab soalan tersebut. Hal ini secara tidak langsung menggalakkan semua pelajar untuk berfikir akan jawapan tersebut. Guru juga perlu mengulangi, melengkapkan dan membetulkan jawapan pelajar agar mereka dapat mengetahui kesalahan yang mereka lakukan. Prinsip kemahiran yang seterusnya ialah prinsip penerimaan jawapan. Prinsip ini menggalakkan guru supaya memberi pujian kepada pelajar yang telah menjawab soalan dengan betul. Pada masa yang sama, guru perlu mengawal pelajar agar mereka tidak berebut untuk memberikan jawapan. Guru juga dilarang untuk mengejek pelajar yang memberi jawapan yang kurang bagus. Perkara sedemikian akan melunturkan semangat pelajar untuk menjawab soalan yang akan datang. Seterusnya ialah kepentingan kemahiran menyoal. Kepentingan yang pertama ialah dapat memberi peluang kepada pelajar untuk lebih aktif di dalam kelas. Hal ini sedemikian kerana wujudnya interaksi dua hala antara pelajar dan guru serta meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar semasa memberi jawapan. Kepentingan lain ialah memudahkan guru mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dalam konteks ini, guru perlu mengubah aktiviti pengajaran mengikut kesesuaian keadaan pelajar tersebut. Kesannya, pelajar akan belajar dalam keadaan yang lebih selesa kerana kaedah yang digunakan adalah sesuai dengan keadaan semasa. Selain itu, hubungan guru dengan pelajar menjadi semakin akrab. Hal ini akan menyebabkan pelajar berasa lebih selesa untuk bertanyakan sesuatu yang kurang difahami. Seterusnya, ianya juga dapat membantu guru menyampaikan isi pengajaran dengan baik. Sebagai contohnya, semasa memberi jawapan, pelajar dapat menakul, menganalisis dan berfikir secara abstrak tentang topik yang diajarkan oleh guru. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis penyoalan. Terdapat 2 jenis penyoalan iaitu penyoalan secara terbuka dan penyoalan secara tertutup. Jenis terbuka ialah soalan yang memerlukan jawapan dan penerangan yang panjang supaya pelajar lebih berfikiran kritis, kreatif dan rasional. Dalam konteks ini, guru akan dapat menilai tahap kefahaman pelajar tentang topik yang diajarkan. Contoh soalan terbuka ialah bagaimana migrasi boleh berlaku di negara kita.
Jadi soalan ini menggalakkan pelajar untuk berfikir dengan lebih mendalam. Manakala penyoalan jenis tertutup pula ialah soalan yang memerlukan jawapan yang melibatkan 2 atau 3 patah perkataan sahaja. Jawapan ini lebih kepada berfakta dan tidak memerlukan penerangan yang panjang. Soalan jenis ini merupakan soalan tertumpu untuk menguji daya ingatan pelajar tentang sesuatu fakta yang dipelajarinya. Sebagai contohnya, adakah kesan rumah hijau memberi impak kepada penipisan lapisan ozon? Kalau terlihat soalan ini sememangnya memerlukan jawapan ya atau tidak sahaja. Jadi, kedua-dua jenis penyoalan ini boleh digunakan oleh guru berdasarkan situasi yang tertentu. Seterusnya, kita akan lihat cara melaksanakan kemahiran menyoal. Antara cara melaksanakan kemahiran menyoal dengan berkesan ialah guru perlu memaparkan dan mengemukakan soalan kepada semua pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana guru dapat menarik perhatian pelajar supaya fokus semasa soalan diberikan. Pelajar juga dapat merangka jawapan untuk menjawab soalan dengan baik. Selain itu, cara melaksanakan kemahiran menyoal yang berkesan dengan memberikan masa kepada pelajar untuk berfikir. Secara tidak langsung, ia membantu pelajar agar lebih bersedia untuk mencari jawapan yang kreatif dan tepat. Seterusnya, guru juga boleh meminta pelajar yang berada di hot seat untuk menjawab soalan. Dalam konteks ini, guru mestilah mengenal pasti pelajar yang mempunyai pengetahuan yang lebih dalam sesuatu topik. Setelah itu, pelajar tersebut akan menjawab soalan yang diberikan oleh pelajar lain. Sekiranya jawapan yang diberikan tidak tepat, maka guru mestilah memberi jawapan dan melengkapkan jawapan tersebut. Hal ini akan membantu pelajar untuk memahami tentang topik yang dipelajari mereka dengan baik. Selanjutnya, guru juga perlu menggunakan kata penyoal ketika menyoal pelajar. Antara kata penyoal yang boleh digunakan ialah apa, di mana, bila, kenapa dan bagaimana. Sebagai contohnya, soalan apakah faktor yang mendorong berlakunya migrasi ke negara kita? Hal ini membolehkan pelajar lebih memahami soalan yang diberikan oleh guru dan mereka juga dapat menjawab soalan tersebut dengan tepat. Akhir sekali, guru juga boleh memilih jawapan dari pelajar secara rawak. Hal ini dapat membuka peluang kepada pelajar untuk memberi jawapan secara spontan. Sekiranya terdapat pelajar yang kurang aktif dalam kelas, maka guru mestilah mengajukan soalan kepada mereka agar dapat melatih pelajar tersebut untuk berkomunikasi dengan guru. Jadi teknik yang dikemukakan ini perlu diterapkan oleh semua guru ketika sedang mengajar dalam kelas. Seterusnya ialah teknik penyoalan asas. Terdapat 5 teknik penyoalan asas yang boleh dilakukan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Antaranya ialah menggunakan soalan terbuka dan tertutup. Teknik ini digunakan untuk mendapat jawapan secara lebih terperinci. Soalan ini bersifat untuk mendapatkan sesuatu jawapan secara terbuka. Hal ini berbeza dengan soalan tertutup, iaitu sesuatu soalan hanya mempunyai jawapan tertentu sahaja. Sebagai contohnya, apakah nama ibu negara Malaysia, dan jawapannya hanya adalah Kuala Lumpur. Selain itu, funnel questions. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Dalam konteks ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam memberi jawapan. Seterusnya, teknik probing questions juga digunakan untuk mendapatkan jawapan penjelasan dan faktor. Sebagai contohnya, mengapa migrasi berlaku di negara kita? Dalam hal ini, akan menyebabkan pelajar itu berfikir untuk menjelaskan faktor tersebut dan secara tidak langsungnya daya pemikiran mereka menjadi semakin tajam. Di samping itu, teknik leading question. Ianya juga digunakan untuk meyakinkan murid agar percaya dengan kenyataan guru. Dalam konteks ini, selalunya guru sudah mempunyai jawapan dan cuba untuk meyakinkan murid. Sebagai contohnya, bumi kita berbentuk sfera, bukan? Jadi teknik ini digunakan untuk membina keyakinan pelajar ketika menjawab sesuatu soalan. Akhir sekali ialah teknik rhetorical question. Soalan-soalan yang berbentuk umum yang menggalakkan pelajar berfikir di fikiran mereka. Perasaan ingin tahu dalam kalangan pelajar meningkat terhadap topik yang diajarkan. Hal ini secara tidak langsung telah mengembangkan tahap kemahiran pelajar kerana mereka sentiasa berfikir mengenai soalan di fikiran mereka. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Izzat Lutfi. Baiklah, saya Razalia binti Mak Zaki akan menyambung pembentangan ini, iaitu pembentangan tentang soalan yang berkesan. Seorang guru yang efektif adalah guru yang dapat menguasai bilik darjahnya dengan berkesan dan mampu melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan tinggi. Bagi melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, guru perlu mahir untuk mengemukakan soalan-soalan yang berkesan kepada pelajarnya. Dalam pembinaan soalan kepada pelajar, guru seharusnya mengamalkan amalan yang baik di mana soalan tersebut perlulah dirancang, logik dan berurutan. Baiklah, seterusnya bagi mengemukakan soalan, guru perlu mematuhi komponen kemahiran penyoal.
Terdapat 8 komponen penyoalan, iaitu pembentukan soalan, jenis convergent, divergent, melayan jawapan, hentian, sebarang, memberi petunjuk jawapan dan mencukar fikiran. Baiklah, kita teruskan dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom mula diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Terdapat 3 domain iaitu kognitif, efektif. Pada asalnya, domain kognitif taksonomi Bloom dibahagikan kepada 6 aras iaitu peringkat pengetahuan, peringkat kefahaman, aplikasi, analisis, sintaksis dan peringkat penilaian. Namun sekitar tahun 1990-an, terdapat beberapa perubahan telah dilakukan secara berperingkat oleh Loring Edison membuat semakan terhadap taksonomi Bloom iaitu mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, membina. Baiklah, saya mulakan dengan peringkat pengetahuan. Pada peringkat ini dapat menguji kebolehan pelajar untuk mengingati kembali mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh dan sebagainya dalam pelajaran yang lepas. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan peringkat pengetahuan ialah namakan, berikan, nyatakan, terangkan, senaraikan dan sebagainya. Setelah Loring Edison membuat penambahbaikan pada taksonomi asal, peringkat ini ditukarkan dengan peringkat mengingat, dan peringkat ini adalah peringkat mengingat semula maklumat, fakta atau konsep. Seterusnya peringkat kefahaman. Peringkat ini dapat menguji kebolehan cara menterjemah, memahami dan menginterpretasikan fakta asas, konsep, prinsip dan bahan yang dipelajari. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat kefahaman ini ialah terangkan, huraikan dan sebagainya. Setelah Loring Edison membuat penambahbaikan pada taksonomi asal, peringkat ini ditukarkan kepada peringkat memahami, di mana pelajar akan mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea serta konsep yang telah dipelajari. Peringkat yang ketiga pula ialah peringkat aplikasi. Peringkat aplikasi dapat menguji kebolehan pelajar menggunakan fakta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang boleh dipelajari untuk menyelesaikan masalah. Perkataan yang biasanya digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan, kirakan, gunakan, huraikan dan sebagainya. Setelah Loring Edison membuat penambahbaikan pada taksonomi asal, peringkat ini ditukar kepada peringkat mengaplikasi. Pada peringkat ini menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Selain itu, peringkat analisis. Peringkat ini menguji kebolehan pelajar membuat perbandingan dan menghuraikan faktor, perbezaan, kesamaan dan perhubungan. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan peringkat ini ialah bandingkan, bezakan, menganalisiskan, mengasingkan, membahagikan dan sebagainya. Pada peringkat ini, guru tidak digalakkan untuk memberi soalan kepada kanak-kanak prasekolah kerana tidak bersesuaian dengan peringkat umum mereka. Setelah Loring Edison membuat penambahbaikan pada taksonomi asal, peringkat ini ditukar kepada peringkat menganalisis. Pada peringkat ini, pelajar dapat mencerahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami agar lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Baiklah, peringkat kelima ialah peringkat sintaksis. Peringkat sintaksis ini menguji kebolehan pelajar menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsirkan dan merumuskan hasil yang dianalisiskan melalui prinsip induksi atau deduksi. Perkataan yang biasanya digunakan dalam peringkat sintaksis ini ialah rumusan, membuat keputusan, membuat kesimpulan, integrasikan gabungan dan sebagainya. Setelah Loring Edison membuat penambahbaikan pada taksonomi asal, peringkat ini ditukarkan kepada peringkat menilai. Pada peringkat ini, pelajar dapat membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Peringkat terakhir ialah peringkat penilaian. Pada peringkat penilaian, pelajar boleh membuat pertimbangan dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Perkataan yang digunakan pada peringkat ini ialah mempertimbangkan, memilih, membuat keputusan, memberi alasan, membahas, mengehaskan, mencadangkan, mentafsir dan sebagainya. Perkataan yang digunakan pada peringkat ini ialah mempertimbangkan, memilih, membuat keputusan, memberi alasan, membahas, mengesahkan, mencadangkan, mentafsir, membuat kesimpulan, mempertahankan, menyokong, menentukan keutamaan, meramal, membuat justifikasi dan lain-lain lagi. Contoh soalan di peringkat menilai mengapa sistem panggilan penting dalam keluarga. Berdasarkan soalan ini, pelajar perlulah memberi alasan dan membuat justifikasi kepada sistem panggilan pentingnya dalam keluarga. Baiklah, kita beralih kepada kelebihan dan kelemahan mengemukakan soalan. Antara kelebihan dalam mengemukakan soalan kepada pelajar semasa sesi pembelajaran adalah dapat membantu dalam meningkatkan kemahiran berfikir kepada pelajar. Hal ini kerana penyoalan sangat penting bagi pelajar untuk membantu mereka memahami dan mendalami tentang konsep-konsep yang dipelajari. Guru juga dapat membuat penilaian pengajarannya di dalam kelas dan mendorong pelajar untuk berfikir ke arah kognitif yang lebih tinggi. Contohnya, penggunaan jenis soalan divergent membantu pelajar berfikir aras tinggi dengan menghubung kaitkan tentang pengetahuan yang sedia ada dalam menyelesaikan sesuatu
sesuatu masalah. Seterusnya, kelebihannya adalah dapat menyampaikan isi kandungan pelajar dengan lebih baik. Dalam hal ini, penyoalan secara terus sangat berkesan kerana ia dapat membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran untuk membuat penanggulan, pemikiran abstrak dan menganalisis. Aktiviti penyoalan yang bersesuaian membolehkan pelajar mencapai keperluan dalam menyelesaikan masalah penyoalan yang diberikan. Oleh hal demikian, soalan yang dilontarkan oleh guru itu perlu memainkan peranan untuk ia mempertingkatkan lagi keupayaan dari sudut kognitif pelajar ke arah optimal. Akhir sekali, menjadi murid lebih aktif di dalam kelas. Menurut Kozini 2013 mengatakan bahawa mengemukakan soalan merupakan kelebihan kepada pelajar kerana soalan memberi peranan dalam mencabar pelajar untuk lebih aktif semasa di dalam kelas. Penyoalan-penyoalan ini untuk menarik perhatian pelajar untuk fokus di dalam kelas serta boleh menghidupkan suasana pembelajaran. Pelajar akan sentiasa aktif dan proaktif semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Suasana pembelajaran yang aktif juga dapat meningkatkan keseronokan pelajar. Hal ini dapat mendorong pelajar dan menjadikan pelajar mempunyai semangat inkuiri dan penerokaan. Seterusnya, dalam mengemukakan soalan ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dalam mengemukakan soalan adalah yang pertama, mengemukakan soalan menyebabkan pelajar tidak bersedia untuk menjawab soalan yang diberikan tersebut. Hal ini kerana apabila pelajar tidak mengetahui tentang sesuatu perkara untuk memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, perkara ini membolehkan pelajar untuk sukar memahami topik yang dipelajari. Selain itu, kelemahan ketika mengemukakan soalan juga adalah pelajar akan menjadi cepat resah dan gelisah sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Seterusnya, pelajar tersebut akan menjadi lemah dan mereka akan bergantung kepada rakan sekelahnya yang lain tanpa berusaha dengan sendiri. Hal ini akan menyebabkan guru sukar untuk menilai kekuatan dan kelemahan pelajar terhadap topik yang diajarkan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah rumusan. Kemahiran menggunakan contoh dan mengemukakan soalan merupakan kemahiran yang perlu dimiliki oleh semua guru. Terdapat pelbagai prinsip yang perlu diambil kira jika guru ingin mengaplikasikan kemahiran menggunakan contoh serta mengemukakan soalan. Kemahiran ini dapat dikaitkan dengan belontok tsunami kerana ianya merangsang pemikiran pelajar semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Kemahiran ini juga boleh digunakan semasa sesi induksi, penerangan maupun sesi rumusan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.